Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 14, kumpulan Syazani, akan membentangkan penentuan waktu solat dan kiblat di ruang angkasa. Saya, Nur Syazwani binti Muhammad Johari, akan membentangkan pengenalan kita pada hari ini. Pertama sekali, keadaan di angkasa berbanding di bumi. Bagi waktu solat, masa sehari di bumi tidak bersamaan di angkasa. Ada yang lebih singkat, ada yang lebih panjang tempohnya. Dia berlain-lain bergantung pada di mana anda di ruang angkasa. Kadang-kadang anda boleh berada di orbit bumi, ada boleh sejauh di bulan, sejauh di Marikh, dan setiap kawasan itu mempunyai masa yang tidak sama dengan bumi dalam satu hari. Seterusnya, bagi kiblat, apabila mengorbit bumi atau berada di angkasa, Mekah bergerak dengan sangat pantas atau sangat lambat di bawah kapal angkasa. Ia menjadi masalah jika Mekah bergerak dengan sangat pantas lah, sebab kalau tak macam mana nak menghadap kiblat kan. Okay, jadi itulah keadaan di angkasa berbanding di bumi. Masalahnya. Okay. Seterusnya, pandangan Islam tentang penerokaan angkasa seperti ayat di atas merupakan surah Ar-Rahman ayat 33 yang mengatakan, wahai jin dan manusia, jika kamu dapat menembus iaitu melintasi keluar dari kawasan-kawasan langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dan dalam tafsir Quraisy Shihab, setakat ini telah terbukti berapa banyak usaha dan tenaga yang diperlukan untuk menembusi medan graviti bumi. Kejayaan eksperimen perjalanan angkasa lepas dalam masa yang sangat kecil dan terhad berbanding dengan saiz alam semesta sahaja memerlukan usaha yang luar biasa dalam bidang sains dalam semua cabangnya, kejuruteraan, matematik, seni, geologi dan sebagainya. Apatah lagi kos tambahannya sangat besar. Ini jelas membuktikan bahawa mustahil jin dan manusia dapat menembusi langit dan bumi yang jaraknya berjuta-juta tahun cahaya. Ayat ini menunjukkan bahawa penerokaan angkasa di dalam Islam adalah sangat digalakkan, tetapi masih ada cabaran kerana mustahil untuk manusia dan jin untuk mendapatkan seluruh alam semesta kerana jaraknya yang sangat-sangat jauh berbanding dengan bumi. Seterusnya, kronologi penglibatan Islam di ruang angkasa. Jadi tahun-tahun yang saya tuliskan di situ adalah tahun-tahun di mana bermulanya topik Islam ini dan topik Muslim di dalam penerokaan ruang angkasa. Setakat ini dah lebih 500 orang ke angkasa sejak 1961 dan astronaut dan angkasawan Muslim cuma 9 orang sahaja. Maknanya 2% sahaja Muslim. Ini kerana program-program angkasa didominasi Amerika dan USSR iaitu Soviet Union secara sejarahnya. Amerika pada mulanya hanya merekrut lelaki putih, Kristian, dan USSR pada mulanya hanya mengumpah etnik Rusia dan Slav. Dan sebenarnya angkasawan kelahiran Soviet yang mendominasi senarai angkasawan Muslim yang 9 orang tadi tu. Dan ini tidaklah mengejutkan kerana Islam agama kedua terbesar di Soviet Union. Jadi, dalam kronologi pada 1985, yang pertama sekali adalah Sultan bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Beliau merupakan putera Saudi dan beliau bekerja di NASA dan kena lancarkan 3 satelit pada waktu itu. Beliau mengatakan bahawa beliau tidak puasa walaupun waktu itu Ramadan dan buktikan dengan alasan beliau dapat lihat anak bulan dari mana beliau berada, maka pada dia sudah penghujung Ramadan. Beliau juga menyatakan bahawa beliau solat dengan mengikat kaki di atas lantai untuk sujud. Dan seterusnya, pada tahun 1988, Musa Kiramanovic Manarov, beliau merupakan Soviet Muslim pertama ke ruang angkasa. Namun begitu, beliau tidak pernah membincangkan hal-hal ibadah agama. Dan apabila ditanya di dalam temu bualnya berkenaan agamanya, beliau mengelak. Tapi bukanlah kerana beliau bukan seorang Muslim yang mempraktiskan ibadah, tapi hanya kerana polisi Soviet Union pada waktu itu, negara itu secara rasmi atheist dan sekular. Maka apa-apa jenis amalan agama hendaklah dilakukan secara diam-diam sahaja. Dan seterusnya, pada 2006, Anousheh Ansari merupakan wanita Muslim pertama ke ruang angkasa dan beliau adalah Iranian American. Beliau juga mengelak perbicaraan tentang agama kerana tidak mahu
dikaitkan dengan Iran punya pada waktu itu 1979 Islamic Revolution. Dan ini menunjukkan bahawa pilihan beliau adalah lebih politikal daripada agama dan menunjukkan ia lebih reflect kepada hubungan antarabangsa Iran daripada pegangan agama Ansari. Dan yang paling signifikan di dalam kronologi Islam adalah pada 2007 iaitu Malaysia sendiri, angkasawan Sheikh Muzaffar Shukor dan kerajaan Malaysia. Pada waktu itu Rusia sedang membina partnership dengan ASEAN. Jadi kita memerlukan angkasawan daripada Malaysia. Beliau adalah orang pertama yang secara terbuka berhadapan dengan penggabungan amalan Islam dengan penerbangan angkasa. Jadi untuk membantu Syekh Muzaffar Shukor, Malaysia telah menggabungkan 150 pakar ilmuwan undang-undang Malaysia, undang-undang Islam, saintis dan juga angkasawan. Dan kerajaan Malaysia berjaya mengeluarkan buku panduan yang komprehensif yang kemudiannya diterjemah di dalam bahasa Rusia, bahasa Arab dan bahasa Inggeris untuk membantu angkasawan Muslim di masa hadapan. Dan bermula di sinilah baru perbincangan tentang amalan ibadah di angkasa dalam Islam mula menjadi di mata dunia. Dan seterusnya adalah pada 2014 iaitu United Arab Emirates. Semasa ini mereka ada program untuk pergi ke Marikh. Namun United Arab Emirates mengeluarkan kenyataan bahawa ianya adalah haram di atas alasan kerana tinggi risiko menjadikan ia satu perbuatan membunuh diri. Namun kerana pendapat ini terdapat banyak pendapat sarjana-sarjana Islam yang lain yang mengatakan bahawa contohnya seperti Islamic Law di Amerika menyatakan bahawa ia terlalu ekstremis. Jadi boleh dinyatakan kerana program yang bertanggungjawab atas program Marikh ini telah menjamin bahawa tiada nyawa ia adalah selamat dan jaminan bahawa ia adalah bukan satu perbuatan membunuh diri. Makanya terdapat juga Muslim yang berjaya pergi ke program Marikh tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya kepada pembentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila binti Muhammad Arifin dan akan menyambung kepada poin seterusnya iaitu solat di ruang angkasa. Pertamanya kita lihat kepada syarat-syarat wajib solat. Yang pertama, haruslah yakin maksudnya waktu solat. Yang kedua, suci daripada hadas besar dan kecil. Ketiga, anggota badan, pakaian dan tempat haruslah bersih daripada najis. Yang keempat, menutup aurat dengan sempurna dan yang terakhir haruslah menghadap ke arah kiblat. Jadi, melihat kepada syarat-syarat wajib solat ni, yang pertamanya adalah yakinnya masuk waktu. Jadi, di sini kita akan membincangkan bagaimana penentuan waktu solat semasa berada di angkasa. Jadi, ia adalah berbeza mengikut fatwa rujukan negara masing-masing. Sebagai contohnya, Putera Sultan bin Salman, iaitu angkasawan daripada Saudi Arabia, mendapat nasihat daripada Jabatan Agama negaranya, di mana dia dinasihatkan supaya salat mengikut waktu berlepas, iaitu Florida. Dan Dr. Sheikh Muzaffar dari angkasawan Malaysia mendapat nasihat daripada pihak JAKIM untuk salat mengikut lokasi pelancaran di Kazakhstan, iaitu di Baikonur, Kazakhstan, tempat beliau berlepas. Yang ketiga adalah Hasan Al-Mansuri, angkasawan daripada UAE yang mendapat nasihat untuk solat mengikut waktu solat Mekah. Dan kerana tuntutan kerana Dr. Sheikh Muzaffar, iaitu angkasawan daripada Malaysia, meminta untuk mendapatkan panduan bagaimana untuk menentukan waktu solat, cara solat semasa berada di ISS. Sebabkan itu wujudlah satu agensi Angkasa Nasional Malaysia yang memperkenalkan suatu program komputer di mana yang dipanggil sebagai Muslim in Space yang mengira masa untuk menentukan waktu solat umat Islam yang pergi ke angkasa lepas. Jadi perisian itu membahagikan 90 minit hari stesen angkasa itu kepada 5 tempoh yang sama yang digunakan untuk solat dalam Islam. Jadi program ni kemudiannya memautkan tempoh ini dengan waktu Greenwich Standard supaya angkasawan tu boleh solat pada kedua-dua waktu, bumi yang betul dan masa yang betul pada hari yang mereka rasakan semasa berada di stesen angkasa. Dan jika kita dapat lihat di sebelah tu adalah terdapat gambar jam di mana dua jenis jam yang digunakan oleh angkasawan Arab
iaitu Putera Sultan bin Salman, dalam menentukan waktu solat. 1 jam tu adalah mengikut waktu di angkasa dan 1 jam lagi adalah mengikut waktu di bumi. Dua-dua jam ni dipakai serentak semasa berada di angkasa. Seterusnya, kita lihat kepada kaedah solat di angkasa. Okay, menurut buku panduan yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM, di mana solat tu boleh ditunaikan secara jamak dan qasar dan tidak perlu lagi diqadha. Dan pelaksanaan rukun fi'ili iaitu rukun perbuatan, solat adalah dengan mengikat diri angkasawan tu mengikut kesesuaian keadaan di ISS berdasarkan urutan berikut. Yang pertama, kalau dia tidak mampu untuk berdiri tegak, hendaklah ia berdiri secara membongkok. Yang kedua, jika tidak berupaya untuk berdiri, jadi hendaklah dia duduk. Seseorang tu boleh melakukan rukuk dengan dahinya setentang lutut atau lebih utama setentang dengan tempat sujud. Yang ketiga, jika dia tidak berupaya duduk, hendaklah secara berbaring mengiring di atas lambung kanan dan bahagian tubuh menghadap kiblat. Yang keempat, jika tidak berupaya berbaring, hendaklah secara melentang. Dan jika tidak berupaya juga untuk secara melentang, hendaklah secara isyarat mata bagi setiap pergerakan solat. Dan jika tidak berupaya juga, hendaklah dengan hati, iaitu menggambarkan dirinya berdiri, rukuk, sujud dan seterusnya. Manakala untuk pelaksanaan rukun qauli, iaitu perkataan, solat adalah sama seperti di bumi. Hal ini berlakunya perbezaan dari segi rukun fi'li adalah kerana di bumi kita mempunyai graviti, manakala di ISS kita tidak ada graviti. Jadi sebab itulah para angkasawan harus mengikat diri mereka supaya mereka tidak bergerak-gerak, terapung semasa solat. Itulah yang menyebabkan berlakunya perbezaan dari sudut rukun fi'li. Lihat pada dalil surah Al-Isra ayat 78 di mana ia mengatakan, yang bermaksud, dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah sembahyang subuh, sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan keistimewaannya. Jadi di sini dalil menuntut kita untuk solat pada waktu yang telah ditetapkan dalam Islam, tanpa mengira di mana pun kita berada, bagaimana keadaan kita, kerana Islam itu menyediakan kemudahan di setiap kesusahan. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Nur Syazani akan meneruskan ijtihad dalam penentuan waktu solat. Jadi sebelum kita melakukan ijtihad, kita perlu tahu dulu permasalahan masa, kerana masa sangat berkait rapat dengan waktu solat. Jadi, di stesen angkasa lepas antarabangsa, 1 hari dan 1 malam dia bersamaan 90 minit waktu di bumi, di mana ia terlalu singkat, menyebabkan angkasawan ini terpaksa solat sebanyak 50 waktu sehari semalam waktu di bumi. Di bulan pula, 1 hari dan 1 malam dia terlalu lewat, iaitu 28.5 hari. Maknanya tidak sesuailah untuk angkasawan ini melakukan solat kerana terlalu lewat. Di Marikh pula, 1 hari 1 malam dia bersamaan 24.6 jam. Tidak terlalu jauh bezalah dengan waktu di bumi. Selesai permasalahan-masalah, kita tengok kepada takif al-fiqhi, iaitu kita lihat sekiranya ada ijtihad yang pernah dilakukan berkaitan permasalahan ini. Jadi, adalah sedikit persamaan, iaitu penentuan waktu solat di negara-negara latitude tinggi. Jadi negara latitude ni dia punya musim, ada setengah musim tu siang dan malamnya berlarutan sehingga 24 jam. Maknanya siang 24 jam, kemudian malam 24 jam. Jadi ijtihad yang dilakukan adalah mereka perlu mengikut waktu solat di negara terdekat yang siang dan malamnya dapat dibezakan. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. 5 solat dilakukan pada siang dan malam. Tidak disumbat semuanya pada siang hari sahaja dan juga tidak disumbat semuanya pada malam sahaja. Ataupun yang kedua, ijtihad yang kedua mengikut waktu salat Mekah berdasarkan ayat Al-Quran, walitunzira ummal qura wa man hawlaha. Di sini Allah menggunakan perkataan ummal qura iaitu pusat yang merujuk kepada Mekah lah.
bagi kawasan di sekitarnya, di mana kita tahu pusat ni adalah untuk menyelaraskan sesuatu. Jadi kita pergi kepada takhrij al-manat dan tangkih al-manat. Kita lihat apakah ilah yang digunakan sehingga terhasilnya ijtihad. Jadi, adakah disebabkan negara ini tidak dapat dipastikan bila matahari terbit dan terbenam? Tidak. Sekiranya jelas siang dan malam, negara tersebut akan ikut waktu negara itulah. Walaupun contohlah siang dia adalah 20 jam. Jadi dia perlu ikut waktu solat. Siang selama 20 jam dan malam 4 jam sahaja. Sebenarnya, adakah kerana waktu yang di luar daripada kebiasaan? Jadi kerana siang atau malam yang berlarutan sehingga 24 jam inilah yang memerlukan kepada ijtihad baru. Ilah seterusnya, adakah negara ini berada di kedudukan latitude lebih pada 45 darjah? Yang ini adalah kurang tepat. Jadi, ilah yang kita guna pakai untuk solat 24 jam siang dan malamnya memerlukan kepada ijtihad baru adalah kerana waktu yang luar daripada kebiasaan. Seterusnya kita pergi kepada tahqiq al-manat. Adakah ilah yang kita keluarkan tadi sesuai dengan permasalahan solat di stesen angkasa lepas antarabangsa dan di bulan? Jadi, stesen angkasa lepas antarabangsa seperti yang saya kata tadi, siang dan malam dia terlalu singkat, bulan pula siang dan malamnya terlalu lama. Jadi, waktunya luarlah daripada kebiasaan. Sesuailah ilah yang kita gunakan. Jadi, dia boleh untuk menggunakan waktu solat seperti masalah di negara yang siang dan malamnya 24 jam. Dan dalam hal ini kita berpegang pada pandangan yang kedua, iaitu kita ikut waktu solat di Mekah. Setelah kita melakukan ijtihad, kita perlu mengambil kira natijah. Jadi bagaimana untuk angkasawan ni tahu masa dan masuk waktu solat di Mekah? Jadi kita perlu sediakanlah jam khas yang menunjukkan waktu Mekah dan menyediakan takwim solat Mekah. Jadi pada waktu Dr. Syekh Muzaffar dah lebih canggih kerana ada software yang dibina khas untuk menunjukkan masa dan masa di bumi dan waktu solat tersebut. Jadi mudahlah untuk beliau dan tidak perlu menggunakan jam lagi. Jadi selesai kita bincangkan solat di stesen angkasa lepas dan di bulan, kita pergi kepada solat di Marikh. Solat di Marikh dia tidak ada masalah sangat sebab masanya lebih kurang sama dengan di bumi, iaitu 24.6 jam. Jadi tak ada ilah waktu yang luar daripada kebiasaan. Jadi kita akan ikut sahaja solat 5 waktu sehari semalam mengikut masa di Marikh seperti yang diajar oleh Rasulullah lah. Pada waktu subuh, nampak fajar shadiq dan sebagainya. Tetapi sekiranya tidak dapat dikenal pasti bila masuk waktu, kerana belum ada penyelidikan dan belum ada lagi angkasawan Muslim yang dah sampai di Marikh, jadi kita boleh untuk ikut waktu di bumi, iaitu waktu solat di Mekah. Jadi sekian sahaja daripada saya, kita terus pergi kepada arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzailah binti Muhammad Zaidi. Jadi saya akan meneruskan pembentangan dalam kaedah penentuan arah kiblat di angkasa. Sebelum itu kita lihat dulu cara penentuan kiblat secara umumnya. Kalau di Malaysia, arah kiblat adalah ditentukan dengan mengikut nilai azimut kiblat bagi lokasi kedudukannya. Okay, so bagi Malaysia, nilai azimut ataupun darjah kiblat adalah antara 291 darjah hingga 293 darjah. Banyak peralatan yang digunakan dalam kaedah menentukan kiblat ini. Contohnya seperti kompas, dan kaedah-kaedah yang digunakan adalah seperti istiwa azam, kaedah lintasan matahari searah kiblat, kaedah matahari terbit dan terbenam, dan juga kaedah buruj bintang. Okey, yang kedua kita tengok pula kepada proses dan syarat-syarat yang perlu dipatuhi sebelum menentukan arah kiblat. Okey, yang pertama iaitu bagi seseorang yang berada di dalam Masjidil Haram, sama ada nampak Baitullah ataupun tidak, adalah wajib menghadap dan menghalangkan dirinya ke Baitullah dengan penuh yakin. Kewajipan tersebut boleh dipastikan terlebih dahulu dengan melihat ataupun menyentuh Kaabah bagi yang cacat penglihatan, atau dengan cara lain yang boleh dipastikan asalkan ada keyakinan. So, penentuan kiblat dengan cara ini dinamakan sebagai kiblat yakin. Yang kedua,
Bagi seseorang yang jauh dari Baitullah, iaitu yang berada di luar Masjidil Haram dan sekitar Tanah Suci Mekah, hendaklah menghadap ke arah Masjidil Haram dengan tujuan ke arah Kaabah secara zahir sahaja dan bergantung pada ijtihadnya. Oleh demikian, cara ini dinamakan sebagai kiblat zahir. Kaedah ini boleh diketahui melalui pertanyaan kepada mereka yang berpengetahuan seperti penduduk Mekah. Yang ketiga, bagi seseorang yang berada di luar Masjidil Haram dan di luar Tanah Suci Mekah, hendaklah menghadap ke arah Tanah Suci Mekah dengan tujuan menghadap Masjidil Haram ataupun Kaabah. Cara ini memadai untuk melaksanakan tuntutan syarat ketika mendirikan salat dan ibadat-ibadat lain. So, untuk Malaysia dalam kategori ketiga lah, iaitu seseorang yang berada di luar Masjidil Haram dan juga di luar Tanah Suci Mekah. Jadi, ijtihad arah kiblat boleh ditentukan melalui perhitungan falak ataupun astronomi dengan menggunakan peralatan yang bersesuaian seperti kompas, teodolit dan juga mata angin. Selain itu, arah kiblat juga boleh ditentukan berdasarkan kepada kedudukan matahari dan bintang. Kaedah-kaedah seperti ini telah digunakan pakai oleh umat Islam di seluruh dunia sehingga ke hari ini. Jadi berdasarkan garis panduan pelaksanaan ibadah di ISS, para ulama telah menetapkan bahawa keringanan diberikan kepada angkasawan yang berada di ISS dalam kaedah menentukan arah kiblat mengikut kemampuan berdasarkan 4 faktor berikut, kerana arah kiblat di sana boleh berubah sebanyak 180 darjah dalam setiap waktu solat. Disebabkan ISS bergerak sangat laju. So, yang pertama ialah Kaabah. Kalau mampu untuk menghadap Kaabah, jadi perlu untuk menghadap Kaabah. Tapi kalau tak mampu, cuma carilah unjuran Kaabah. Dan kalau tak mampu juga, menghadaplah ke arah bumi. Dan kalau tak jumpa juga arah bumi, so dibolehkan untuk angkasawan menghadap ke mana-mana arah. Okey, dalil penentuan kiblat dalam Al-Quran iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatan illa allazina zalamu minhum fala tukhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Maksudnya, dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, dan agar ku sempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Okey. Dalam dalilnya ada perkataan fawali. So, fawali dalam ayat ni merupakan ayat perintah berbentuk fi'il amar dalam ayat Al-Quran tersebut, bermakna maka palingkanlah. Perintah memalingkan dalam ayat ini bermakna memalingkan wajah dan anggota badan mengarah untuk menghadap ke kiblat. So, definisi arah kiblat dari segi tafsir ayat Al-Quran adalah arah menghadap, bukan arah perjalanan ataupun arah lain. Okey, sekian daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fatihah akan membincangkan topik seterusnya, iaitu ijtihad dalam penentuan arah kiblat. Terdapat dua konsep yang digunakan oleh para ulama untuk membincangkan kaedah penentuan arah kiblat sebagai syarat sah solat, iaitu Ainul Kaabah dan Jihatul Kaabah. Ainul Kaabah iaitu kiblat bagi orang yang solat dan dapat melihat Kaabah, iaitu solat menghadap ke bangunan Kaabah. Manakala Jihatul Kaabah, kiblat bagi orang yang solat dan tidak dapat melihat Kaabah, iaitu solat menghadap arah Kaabah saja, bukan bangunan Kaabah. Para ulama telah bersepakat bahawa bagi orang yang dapat melihat Kaabah secara langsung, wajib menghadap tepat ke bangunan Kaabah. Ia tidak boleh berijtihad untuk menghadap ke arah lain. Manakala berkenaan Jihatul Kaabah, terdapat perbezaan pandangan berkaitan perkara ini. Antaranya, Imam Syafi'i berpendapat bahawa orang yang jauh dari Kaabah wajib berijtihad dengan petunjuk yang ada. Dengan kata lain, ia wajib menghadap Ainul Kaabah walaupun pada hakikatnya ia menghadap Jihatul Kaabah. Manakala menurut Imam Hanafi, bagi orang yang jauh dari Kaabah, cukup menghadap Jihatul Kaabah saja. Artinya seseorang menghadap Kaabah dengan yakin, dan dalam hal ini salah satu sisi dari Kaabah saja mencukupi dan sudah termasuk menghadap Kaabah. Seterusnya kita lihat kepada susunan keutamaan dalam mengetahui arah kiblat dalam mazhab Asy-Syafi'i, iaitu yang pertama dengan ilmu pengetahuan sendiri yang meyakinkan. Sebagai contoh, orang yang celik
dapat melihat ain Kaabah ataupun orang yang walaupun buta dapat memegang Kaabah. Sekiranya tidak dapat, iaitu yang kedua, melalui perkhabaran seorang yang terpercaya dengan pengetahuannya. Contohnya orang yang alim dalam penentuan kiblat seperti ahli falak dan sebagainya. Yang ketiga adalah ijtihad seperti menggunakan kompas, lintasan matahari dan seumpamanya. Dan yang terakhir adalah orang yang bertaklid kepada ijtihad orang lain. Sebagai contoh, surau stesen minyak yang disediakan ada tanda arah kiblat. Dan susunan penentuan arah kiblat ini adalah dapat dilihat secara umum, tidak terfokus kepada Muslim yang berada di bumi sahaja. Seterusnya kita lihat situasi di ISS pula. Lokasi ISS dari bumi adalah sejauh 402.34 km. Menurut Alan Godlas, Profesor Agama Universiti Georgia, Amerika Syarikat mengatakan bahawa hal laju ISS sehingga mencecah 28,000 km sejam, iaitu memerlukan hanya 90 minit saja untuk setiap pusingan lengkap mengelilingi bumi. Dan sekiranya angkasawan Muslim dapat menemui arah Kaabah di Mekah menggunakan peralatan canggih sekalipun, berkemungkinan tetap akan menyukarkan untuk solat menghadap ke satu arah Kaabah di Mekah kerana terlalu laju. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Malik juga disebutkan, Al-Ka'batu kiblatun di ahli al-masjidi wal masjidu kiblatun ahli Makkati wal haramu kiblatun ahli dunya. Itu bermaksud Kaabah adalah kiblat orang yang berada di Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah kiblat orang yang berada di Mekah. Tanah haram, yakni Mekah, adalah kiblatnya orang sedunia. Ini bermakna kiblat bagi orang yang berada di tempat tertentu adalah Kaabah atau wilayah yang melingkupi Kaabah. Maka kiblat bagi orang yang berada di luar kedudukan bumi adalah wilayah yang melingkupi Kaabah, iaitu bumi yang dilihat dari angkasa ataupun menggunakan unjuran arah bumi kalau bumi tak nampak. Seperti yang disebutkan oleh saudari Zahirah tadi, ada 4 pilihan bagi angkasawan untuk menentukan arah kiblat mengikut buku garis panduan pelaksanaan ibadah di stesen angkasa antarabangsa iaitu ISS. Yang pertama, menghadap Kaabah di bumi, yang bila memungkinkan untuk ditemukan arahnya, sebagai contoh melalui kiraan koordinat, nilai bujur, nilai lintang dan seumpamanya. Sekiranya tidak dapat ditemukan arahnya, boleh menghadap unjuran Kaabah di langit, dan sekiranya tidak dapat ditemui juga, boleh menghadap bumi tanpa mempertimbangkan di mana arah Mekah, dan sekiranya tidak dapat menghadap ke bumi, yang terakhir adalah menghadap ke mana saja. Dan pemilihan ini juga berdasarkan pada unsur keringanan ataupun rukhsah solat ketika musafir, iaitu boleh menunaikan solat sunat dengan tidak menghala ke kiblat. Malahan ada sesetengah keadaan di mana solat fardu juga diharuskan untuk tidak menghala ke kiblat, tapi dengan syarat tertentu. Oleh itu, kaedah penentuan arah kiblat di angkasa juga boleh terpakai untuk menentukan arah kiblat ketika di planet Marikh, kerana kiblat bagi orang yang berada di Marikh adalah wilayah yang melingkupi Kaabah, iaitu bumi yang dilihat dari Marikh ataupun unjuran bumi sekiranya bumi tidak kelihatan. Iaitu sekiranya ingin menunaikan kewajipan solat di planet Marikh, boleh menghadap ke bumi ataupun unjuran bumi dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alia. Baiklah, kita akan terus menyambung kepada isu dan juga persoalan berbangkit dalam membincangkan penentuan waktu solat dan juga kiblat di ruang angkasa. Jadi timbul persoalan dan juga isu tertentu. Yang pertama sekali ialah dari segi cabaran melaksanakan ibadah di ruang angkasa ini. Jadi cabaran ini meliputi kesukaran untuk menyempurnakan perbuatan rukun fi'li, khususnya seperti rukuk dan sujud. Di angkasa sudah tentu graviti ini berbeza dengan di bumi. Jadi kesan mikrograviti di ruang angkasa sebenarnya menyukarkan untuk seseorang itu berada dalam posisi yang tetap. Jadi seperti mana kita tahu, untuk melaksanakan solat ini kita perlu sempurna rukun qauli dan juga rukun fi'li. Jadi rukun qauli insya-Allah tidak ada masalah bagi seorang angkasawan itu untuk membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna. Sekiranya dia sendiri tiada masalah lah dari segi kesempurnaan panca indera. Tetapi untuk melaksanakan rukun fi'li ini agak sukar kerana perbezaan graviti yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk menyempurnakan rukun fi'li ini, kita boleh ambil contoh ketika mana Dr. Syul Muzaffar sendiri melaksanakan solat di sana. Beliau terpaksalah mengikat sebahagian daripada anggota badannya untuk membolehkan beliau menetapkan badannya dan melaksanakan rukuk dan sujud sesempurna dan semampu yang beliau boleh. Kemudian timbul juga isu dan cabaran dari segi bersuci daripada hadas. Kerana kita tahu di ruang angkasa kemudahan air tidak sama seperti di bumi.
Jadi keperluan air itu sangat terhadlah di sana dan sangat berharga. Jadi rukhsah yang ada, wisatawan muslim di sana boleh menggantikan wuduk dengan tayamum. Kita juga perlu melihat kepada keperluan takwim ataupun panduan waktu solat yang khusus kepada angkasawan dan saintis muslim. Kalau kita lihat angkasawan muslim yang berlepas sebelum Dr. Syekh Muzaffar, mereka boleh dikatakan agak kurang mengambil perhatianlah terhadap pelaksanaan solat khususnya di ruang angkasa sana. Jadi mudah-mudahan dengan adanya panduan waktu solat ini dapat mengelakkan pengabaian ataupun membolehkan mereka lagi saknalah dari segi melaksanakan solat di sana. Okey, kemudian kita masuk pula kepada persoalan terhadap penyertaan manusia di ruang angkasa. Jadi boleh ke manusia ini ataupun umat Islam khususnya untuk membina pendapatan ataupun mewujudkan tamadun di atas lepas? Dan bagaimana pula dengan tanggungjawab manusia itu yang diperintahkan untuk jadi khalifah di muka bumi? Okay, jadi saya bawa sebenarnya dalam Al-Quran banyak menyentuh mengenai ayat bumi ini diciptakan untuk manusia dan juga manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Okey, jadi contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 29, dia yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Manakala dalam surah Al-An'am ayat 160 pula, dan dia yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan dia mengangkat darjat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas kurnia yang diberinya kepadamu. Sebenarnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh dia maha pengampun, maha penyayang. Jadi dua ayat yang saya sebutkan tadi ada menyentuh mengenai bumi ini diciptakan untuk manusia dan manusia ini sendiri sebagai khalifah. Jadi sebenarnya dalam memberi jawapan ataupun solusi dalam menentukan persoalan manusia boleh ke tinggal di sana, perlu lagi banyak kajian dan juga pendidikan dan juga usaha sama sebenarnya antara ulama dan juga saintis muslim. Jadi kerana ia juga melibatkan persoalan ibadah dan juga isu keselamatan sebenarnya kepada seseorang itu untuk tinggal di ruang angkasa sana. Baiklah, kita sudah sampai kepada bahagian rumusan. Okey, jadi apa yang dapat disimpulkan daripada perbincangan kami pada hari ini, masyarakat ataupun kesekarang yang ada tidak menghalang kita untuk melaksanakan perintah sebagai hamba Allah SWT. Jadi sudah tentu sebagai seorang Muslim, kita terikat dengan ibadah-ibadah tertentu yang perlu dilaksanakan. Maka walaupun ada kesekarang yang menghalang untuk melaksanakan ibadah tersebut, kita kembali kepada kaedah fiqh iaitu al-masyaqqah tajlibu taysir. Jadi kesekarang ini membawa kepada kemudahan. Maksudnya ada kemudahan, ada rukhsah untuk melaksanakan ibadah tertentu itu. Sebagai contoh, ketika di ruang angkasa, seorang angkasawan Muslim itu boleh melaksanakan solat secara jamak dan khasar dan juga boleh menggantikan wuduk dengan tayamum. Seterusnya, Islam itu mudah dan praktikal, namun kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai Muslim. Jadi, walaupun diberi rukhsah ataupun kemudahan, perlulah ada had dan kadarnya seperti mana dalam kaedah fiqh, ma'abiha ad-darurah yuqaddiru bi qadriha. Seterusnya, sebagai seorang Muslim, kita juga perlu mengukuhkan ilmu berkaitan dengan ibadah dan lebih proaktif dalam menerapkan ilmu sains tabi'i. Kerana ada ibadah yang terkait dengan pergerakan objek semawi, contohnya seperti solat dan juga puasa. Jadi, sebagai Muslim, wajib melaksanakan perintah ibadah walau di mana saja mereka berada. Islam is to be applied. Dan sebelum ini, terima kasih.